Dan kita panduan dan tasawuf ya, bukan surat 69 siapa yang ada kitab ya, bukan surat 69, kita masih membicarakan baru mula membicarakan banyak berkata-kata ya, banyak berkata-kata. Jadi sesungguhnya banyak berkata-kata itu adalah kelakuan yang dicela oleh syarak dan wajib dijauhi, dicela dan tak disuka ya. Apabila banyak berkata-kata, nescaya akan terkeluar akan kata-kata atau perkataan yang sia-sia. Perkataan ini sama ada haram, makruh, subahah dan sia-sia ya. Perkataan yang sia-sia boleh mengelapkan hati, dan terlalu banyak berkata-kata boleh menyebabkan hati menjadi mati. Mati ya. Hati mati ni tak mahu menerima nasihat, teguran ya. Kerana itulah Nabi SAW menuntut kita supaya menjaga lidah. Jaga lidah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahu Bukhari wal Muslim. Maksudnya barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau hendaklah ia diam. Kata yang baik ataupun diam ya. Saya nak sebut sikit, kita perkara yang ditegah syarak ialah haram, makruh, subahah, sia-sia ya. Bila sebut sia-sia ni Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 3. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun ya, orang beriman tidak melakukan perbuatan dan perkataan sia-sia. Perkataan perbuatan sia-sia. Dan Nabi mengulas dalam sebuah hadis baginda ya, min husnil islami tarku ma la yughni. Tak ada cakap yang sia-sia ya. Maknanya haram ditinggal, makruh ditinggal, subahah ditinggal, sia-sia pun ditinggal. Itu cantiknya umat Islam ya. Dan pada malam ini kita tengok pada sabda Nabi SAW pernah ditanya, apakah barang yang banyak yang menyebabkan masuk neraka? Jawab baginda dua perkara ya. Dua perkara iaitu kerana kita dah bincang bulan lepas, ialah satu kemaluan dan dua mulut. Kalau kita boleh jaga, Nabi kata boleh jamin syurga bagi ya, kemaluan dan mulut ya. Bahawa lidah itu banyak keburukannya. Oleh itu hendaklah kita berusaha manfaatkan lidah untuk melakukan amal soleh seperti yang diperintah oleh Allah SWT. Jadi kalau kita tak jaga lidah ni, dia banyak dia keburukan. Tapi kalau kita pandai memanfaatkan, banyak kebaikan ya. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la khairan fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al zalika ibtigha amardatillah fasawfa nutihi ajran azimah. Surah Nisa ayat 114. Maksudnya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau berdamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar ya. Jadi kita gunakan lidah kita beri nasihat ya. Nasihat yang pertama sekali kita kena beri siapa? Ahli keluarga kita ya, ahli keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkuru bismi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah diri kamu dan
keluarga kamu daripada api neraka. Kita banyak nasihat pada ahli keluarga kita, ya, banyak nasihat pada ahli keluarga kita. Kita kena menyampaikan. Dan yang kedua, menyuruh bersedekah atau membuat kebaikan atau mendamaikan orang yang bergaduh. Hari ini kita tengok perpecahan kita umat Islam amat teruk, ya, amat teruk. Kita parti, kita ada berapa parti dah, ya. Allah suruh a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Tak bersatu padu, jangan berpecah belah. Kalau kita cerah dalam keadaan elok, aman damai, ada orang memecah belahkan kita, Nabi kata bunuhlah dia sampai ke peringkat itu. Berapa susahnya Nabi kita Muhammad SAW semasa di Mekah 13 tahun Arab jahiliah berperang sesama sendiri sebab perpecahan. Jadi mereka sampai perpecahan, mereka sama berperang antara kabilah-kabilah, antara Bani dengan Bani, ya. Kita ni belum berperang senjata, tapi perang mulut teruk sangat. Perang mulut. Ini perang mulut ni masuk maksiat lidah, ya. Dusta, caci maki, hina menghina, ya, tak jaga. Jadi mudah-mudahan kita semua dah tahu amanah Allah, tanggungjawab Allah bagi lidah kita. So jaga, ya, kita jaga lidah kita, ya. Baik tu kita. Jadi 13 tahun dah menyatukan Arab, punya susah dah. Hari ni kita berapa parti ada di apa ni, Melayu kita dekat 10 parti apa ni. Masya-Allah, tuan-tuan, ya. Ini satu yang ditegak oleh syarak, ya. Maka janganlah kamu berkata-kata pada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat, tak ada faedah, ya. Dan berkata-katalah pada perkara yang bermanfaat saja. Kita cakap benda yang perlu, tak perlu dia. Sebab kita ni semua ni akan dihisap akhirat. Daripada kita tengok, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, berapa banyak perbuatan, tutur kata kita ucapkan, semua tu akan dicatat oleh Allah SWT, ya. Sama ada sebagai satu tadi yang dikira satu kebaikan, kebajikan, ataupun maksiat dan dosa, ya. Maka yang demikian itu tidak membawa apa-apa keburukan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita diam, ya, kalau kita bercakap benda-benda yang perlu, kalau tak kita diam, maka demikian itu tidak membawa apa-apa keburukan dunia dan akhirat. Apa yang dimaksudkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat itu adalah jika tidak berkata-kata, tidak akan kehilangan pahala atau kebajikan dunia yang dihajati, ya. Seorang ahli penjaga ada menyebut, ya, berkata-katalah pada perkara-perkara yang boleh memberi manfaat, dan hendaklah kita berfikir sebelum berkata-kata, terutama perkara-perkara yang berfaedah. Jadi dalam perkara berfaedah pun kena fikir dulu kesesuaian kita nak cakap, ya, dengan orang yang kita nak cakap sampai peringkat itu, ya. Itu perkara yang baik pun dia suruh ulama kata semua fikir kesesuaian kita nak sampaikan taraf dia, ya. Gantikan perkataan yang tidak berfaedah itu dengan menyebut nama-nama Allah yang amat besar pahalanya, menyebut kerana zikrullah itu seumpama seketul emas. Kita daripada kita ini kita sebut nama-nama Allah, Allahu Akbar, atau Subhanallah, ataupun La ilaha illallah, ya. Kita sebut La ilaha illallah itu ada 21 huruf. Antara kelebihannya ialah dia terhapus 25 dosa besar, ya. Dan kalau kita melazimkan lidah kita, basahkan lidah kita dengan La ilaha illallah, ada kemungkinan semasa akhir kalam kita besok, kita akhiri dengan La ilaha illallah. Sabda Nabi SAW, ya, maka akhir kalam La ilaha
masuk syurga. Siapa yang akhir kalam, perkataan yang luar daripada dia, yang akhir sekali ialah la ilaha illallah, apa itu dia meninggal. Dia kata dah halal jannah. Dia istilah nahu fi'il madhi, maknanya telah masuk. Dia baru meninggal tapi disebut dalam ayat tu, dalam hadis tu telah masuk. Maksudnya telah dicantik ke pintu syurga. Ya. Sementara, jadi kalau perkataan yang baik tadi menyebut perkara yang zikrullah tu seumpama seketul emas. Sementara perkataan yang tidak berfaedah itu seumpama seketul tanah yang keras. Ini dibandingkan. Kalau benda yang tak faedah tu seperti seketul tanah yang keras. Itu tak apa kalau tak dikira dosa, tapi masalahnya benda tu keburukan dan dosa. Adakah orang yang berakal menolak seketul emas, sebaliknya mengambil seketul tanah yang keras? Kalau kita yang berfikiran waras, mesti kita nak pilih emas daripada seketul tanah yang keras yang tidak memberi apa-apa faedah. Begitulah bandingkan percakapan yang tidak berfaedah. Itu pun jika perkataan tersebut tidak berdosa. Kalau melibatkan caci maki, hina, menghina, fitnah, itu tentu menjadi dosa besar, ya. Tetapi jika berdosa, maka rugilah kerana tidak mengambil emas, sebaliknya mengambil sepotong api, dan ini merupakan kerugian yang sangat besar. Jadi kalau tadi seketul tanah tadi makna tak ada apa-apa nilai, tapi kalau kita ambil perkataan itu melibatkan dosa, maknanya kita memilih sepotong api neraka. Macam itu diumpamakan oleh para ulama, ya. Antara perkataan yang tidak memberi manfaat itu adalah seperti menceritakan segala perjalanan perihal makanan sebuah negara, adat manusia, tingkah laku manusia, dan urusan harian, ya. Ini selalu yang kita sembang bual benda-benda perkara yang biasa. Cuba tengok, kalau orang Melayu, orang Islam, bila jumpa orang, apa dia ucap? Ya, apa dia ucap? Assalamualaikum. Betul tak? Orang Cina dia jumpa, dia tanya apa? Sudah makan tak? Betul tak? Dia tanya sudah makan. Bagi dia itu makan yang paling utama, ya. Kita tak, ya. Kita ucap selamat sejahtera kepada dia, ya. Itu dia tanya keluarga, ya. Tunjukkan uhwah silaturahim kita, ya. Maksiat atau kebiasaan lidah, ya, yang lazim dilakukan adalah seperti berdusta atau berdusta, menipu, ya, tak boleh. Di dalam gurau pun tak boleh, ya, menipu tak boleh. Nabi ada dia gurau dengan seorang tua, ya. Dia minta orang tua tak boleh masuk syurga. Sedih orang tua tu, ya. Jadi lepas tu Nabi ulas balik, yang nak masuk syurga tu semua dimudakan balik 30-an. Jadi mana dia bergurau tapi bukan betul. Yang masuk syurga tu akan dimudahkan balik, ya. Lepas itu mengumpat orang, ya. Mengumpat dia seronok tu, ya. Ikut kawan saya, dia orang Pening ni dia punya dia nakal lawak dia lain sikit, ya. Gurau dia kata kalau tak seronok setahun, apa dia? Seronok setahun dia kata jual harta pesaka. Seronok setahun enjoy. Seronok sebulan dia kata apa? Beli kereta baru. Tak payah down payment. Seronok sebulan. Lepas sebulan baru nak rasa dia bayar. Seronok seminggu, apa dia? Melancong. Pergi melancong sana sini seminggu seronok.
Sodok sari apa dia? Orang yang bekerja ni, orang yang bekerja kalau ambil cuti sehari dia dapat tidur sedap dah. Betul tak? Sodok sejam di pejabat-pejabat ada kelas-kelas pengajian. Dia tidur lagi sedap daripada dengar mengaji solat jemaah. Betul tak? Orang memilih begitu. Sodok seminit apa dia? Mengumpat orang. Sodok seminit mengumpat orang. Ya? Tuan dan sodok selama-lama apa? Ikut syariat Islam. Tuan dan apa ni? Selamat selama-lama. Ya? Dunia dan akhirat. Ya? Ada pun mengumpat ya, bertengkar, berbantah-bantah. Ya? Berbantah-bantah. Lepas itu memuji dan bergurau senda, memuji yang keterlaluan. Sikit saja kita puji sebagai galakan. Itu bergurau senda yang berlebih-lebihan. Ya, jangan. Ya. Kita bergurau senda sedikit sebagai silaturahim. Ya. Kebesaran itu saja. Adapun dusta itu adalah membuat pengkhabaran palsu. Pengkhabaran palsu. Kita ini dalam internet kita, WhatsApp kita, apa semua, banyak benda-benda yang palsu, tak pasti. Lepas itu kita tolong sebar, kita tumpang dengan share. Jangan tuan ya. Saya tak baca tuan benda-benda macam itu ya. Rosak fikiran kita ya. Sama ada ya tadi, ada pun dosa itu adalah membuat perkhabaran palsu, sama ada mengetahuinya ataupun tidak, dan disengajakan, maka hukumnya haram dan berdosa besar ya, dosa besar ya, buat dosa ni, perkhabaran palsu dan sebagainya ya. Banyak hari ini ya, perkhabaran palsu macam-macam ada ya. Dan kita tengok mereka akan dikenakan tindakan mahkamah ya, oleh pihak berkuasa. Satu pasal dusta tu, tipu tu. Yang kedua tu pasal bawah mata komunikasi multimedia ya, dia akan kena ya. Jadi di dunia pun dah nampak benda tu tak elok, malah di akhirat lebih lagi ya. Berdusta. Dusta merupakan penyataan tentang suatu yang tidak betul dengan situasi sebenar atau pembohongan. Jadi mana benda tu tak seperti, tak sama dengan keadaan sebenar ya, atau kita sebut yang perkataan mudahnya berbohong ya. Dusta adalah salah satu tabiat orang munafik ya, dan dipandang hina oleh Islam. Ini perbuatan orang-orang munafik ya. Orang munafik ni apa dia? Orang munafik ni dia pura-pura Islam tapi hati dia tidak Islam ya. Orang munafik ni tuan, kita kena takut munafik. Sebab apa? Munafik ni tuan, dosa je ya. Orang munafik ni dosa je lebih, azab dia lebih keras, lebih teruk daripada orang kafir ya. Saya ada satu buku tuan-tuan ni. Ini saya cukup takut tuan-tuan. Ada dua buku ni. Satu buku ni 50 tanda-tanda munafik. Ini kajian oleh Dr. Hanafi Muhammad. 50 tanda-tanda munafik ni cukup banyak dalam masyarakat kita dan jadi dobrah dalam masyarakat kita ya. Jadi 50 tanda-tanda munafik. Tak payah ada 50 tuan, ada satu daripada 50 tu dah masuk munafik ya. Munafik ni apa dia? Allah kata inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna munafiqin fi darki asfali minan nar ya. Orang munafik ni diletakkan neraka yang paling bawah sekali. Neraka yang paling bawah maknanya azab yang sangat pedih. Sebab Allah dah bagi nikmat iman dan Islam padanya. Nikmat yang paling besar, yang paling hebat
ada yang lebih hebat, nikmat iman dan Islam. Allah dah bagi kepada dia, ya? Tapi dia tak jaga, dia jadi munafik. Itu sebab Allah murka, letakkan, tak jaga nikmat yang Allah bagi, letakkan neraka yang paling bawah sekali, azab yang paling pedih sekali. Kalau kita ingat tuan, peristiwa macam mana Bush masa dia Presiden Amerika, dia dengan sekutu-sekutu dia serang Iraq, ya. Berapa banyak kematian antara askar-askar Amerika, askar bersekutu, askar Iraq, awak-awak. Banyak kemusnahan harta-benda. Tapi kalau ikut daripada ayat itu, dia tidak diazab oleh Allah seperti mana orang munafik. Sebab munafik ni Allah cukup faham, ya. Itu sebab Allah sebut awak bila sebut inna munafiqin fi darki asfali minan nar. Allah munafik letak neraka yang paling bawah sekali. Jadi saya takut tentang ini. 50 tanda-tanda munafik dan 40 yang batalkan iman. Ini satu kajian oleh Dr. Hanafi Muhammad. Ini dah jadi robrah pada dalam kalangan masyarakat kita, ya. Salah satu tadi itulah membuat dusta, ya, buat dusta. Jadi tengok ya, dusta adalah salah satu tabiat orang munafik dan dipandang hina oleh Islam. Apa tak dusta? Dia mengaku dia beriman, tapi hati dia tidak. Ya, solat pun tidak, apa pun tidak. Itu tandanya. Ia akan menjauhkan dirinya daripada Allah dan dibenci oleh manusia. Ya, dia akan menjauhkan diri daripada Allah. Dia tidak melakukan ketaatan. Apa yang Allah perintah dia tak buat, ya. Dan tak tinggal apa yang Allah tegak, ya. Dan dibenci oleh manusia. Orang munafik ni dibenci oleh manusia. Siapa yang suka, ya, kecuali sekutu-sekutu dia yang suka, ya. Firman Allah SWT, innama yamtaril kaziban ladzi la yu'minu nabi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Maksudnya sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu ialah orang-orang yang berdusta. Jadi mana daripada ayat ini Allah nyatakan bahawa orang dusta itu adalah ciri-ciri orang yang tak beriman dengan Allah. Tadi kata munafik, ya, di depan orang Islam dia kata Islam, tapi di depan orang kafir dia mengaku dia tidak masuk golongan kafir, ya. Jadi berpura-pura, ya. Dan kita tengok firman Allah SWT lagi, fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka, golongan orang munafik itu terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Mereka ni syak, hasad, dengki lagi, ya. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu pada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperis sakitnya. Dengan sebab itu mereka berdusta, akan berdusta apa? Dengan sebab mereka berdusta tadi, ya, jadi akan diazab oleh Allah, ya, dengan azab kerana buat dusta tadi, ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 10. Jadi kita, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Allah sekalian, kita jangan berdusta. Apa hal keadaan, jangan dusta, ya, jangan dusta. Saya takut, tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi beli barang. Ini berlaku, bukan semua peniaga macam itu, ya. Ada yang kurang faham. Bila kurang faham, dia boleh buat benda-benda yang boleh menyebabkan dusta masuk golongan ini. Dia beli satu barang, katakan sebotol air. Botol air ni harganya RM1, ya. Dia jual RM1.60, ya, RM1.60, ya. Lepas itu kita tawar, kata boleh tak RM1.40. Dia kata tak boleh.
Ya. Saya beli pun RM1 lebih. Saya ingat Pak Husin, dia kata, padahal dia beli RM1 je. Tengok, itu tipu. Saya beli pun RM1 Pak Husin, padahal dia beli RM1. Itu tipu. Tapi kalau dia kata, minta maaf, saya tak boleh jual, kos saya tak lepas. Kos tak lepas tu apa maksudnya? Dia punya bil elektrik, api air, kos pengambilan, kos pekerja, sewa kedai dan sebagainya. Itu tak apa. Jangan dikata saya beli pun banyak itu. Itu salah satu daripada, ya. Jangan, ya. Itu walaupun kecil bunyi, ya, tapi menjerumuskan ini apa ni, satu yang dosa yang cukup besar, ya. Itu sebabnya mereka tak diberkati oleh Allah SWT, ya, perniagaan mereka, ya. Penyakit yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah kejahilan dan lemah iman. Jadi dalam ayat tadi dikata apa tu? Dalam hati mereka, ya, golongan munafik itu terdapat penyakit, ya. Penyakit tadi inilah diulaskan. Penyakit yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah kejahilan dan kelemahan iman. Kejahilan. Kita kalau kata kejahilan, kita tak takut, ya, ya, tak malu, ya. Patut kita malu kalau kita dikatakan jahil, ya. Jahil itu maknanya apa? Bodoh, ya. Patutnya kita orang Islam ni sentiasa mesti tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib. Kita orang Islam, ya, wajib. Dan Islam apa ni, para sahabat letakkan Imam Al-Ghazali Sayyidina man arada dunia ma'al ilmi wa man arada akhirah ma'al ilmi wa man arada huma ma'al ilmi. Kalau nak dunia dengan ilmu, nak akhirat dengan ilmu, nak dua-dua dengan ilmu. Kalau kita nak dunia, kita nak kan pada ilmu akli. Ilmu akli ni ialah teori dan falsafah. Ilmu yang kita belajar di sekolah-sekolah akademik itu ilmu teori dan falsafah. Lagi satu ilmu yang kita wajib belajar, ilmu nakli, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, ilmu nakli. Ilmu nakli ini ilmu, kalau tengok dalam kamus dewan, sebagai metafizik. Metafizik mana tidak boleh dapat difahami melalui ilmu akli, ya. Ini melibatkan alam akhirat dan sebagainya, dunia dan akhirat, ya. Jadi jagalah kita, ya, jangan, ya. Jadi dia kata banyak perkara yang dimaksudkan dan apa ni, penyakit yang dimaksudkan ayat itu adalah lemah dan apa ni, kejahilan dan lemah iman. Dan itu lahirlah berbagai perkara negatif seperti hasad, dendam, pecah belah, persengketaan dan sebagainya. Bila datangnya penyakit kejahilan dan lemah iman, bermacam-macam lah. Ini hari ini kalau tuan-tuan tengok berbagai bala bencana yang ditimpakan kepada dunia hari ini. Bukan kita saja, dunia hari ini. Padanya kalau tuan-tuan tengok surah Rum ayat 21, kerana tangan-tangan manusia, rosakan-rosakan ini kerana tangan-tangan manusia yang melanggar perintah-perintah Allah, ya. Dan solat pun, solat tak diterima Allah. Kalau solat diterima Allah, ya, hari ini kalau ikut kajian daripada ahli motivasi kita, 20% saja masyarakat kita yang bersolat. 20% saja. 80% tak solat. Lepas itu yang solat berjemaah berapa peratus? Sekitar 1% saja. Saya tengok masjid ni, saya mengajar sebelum PKP dan selepas PKP. Kalau tak silap saya, hampir separuh, 2/3 bilang jemaah. Mana? Patut bila dia uji oleh Allah, kita lagi takut, kita lagi taat pada Allah, ya. Di mana masjid saya mengajar di surau pun hilang hampir 2/3, ya.
Jadi patutnya kita lagi tunduk, lagi taat pada Allah SWT. Jadi lebih kurang 1% saja yang mendirikan solat berjemaah. Itu kalian kami, ya. Kalau tuan tengok masjidnya ramai, berapa ramai lagi yang tak datang. Lepas itu dalam satu hadis Nabi dia kata, berapa ramai orang yang solat malam tetapi berjaga saja. Daripada 1% itu berapa pula yang solat malam? 1%, berapa peratus lagi sikit. Itu pun tak jamin, ya. Berapa ramai orang solat malam tapi berjaga saja. Ini faktor kejahilan umat. Perlu kita sama-sama kita tengok, ya, sebetulkan diri kita, ya. Tuan-tuan tengok solat-solat tuan-tuan betul atau tidak, ya, betul atau tidak. Sebab mula-mula sekali dihisap esok solat. Solat osak-osak yang lain, tak dihisap yang lain, ya. Yang kedua apa ni? Solat ni, ya. Jangan kita buat mudah, tuan-tuan. Kalau kita tengok orang hari ini buat mudah itu sebabnya yang kita salat tanha dan fahsya wa munkar. Mana salah satu faktor yang datang musibah ni pada macam ni kerana solat-solat kita tak diterima oleh Allah SWT. Ya, daripada inna salat tanha dan fahsya wa munkar. Ya, sebab itu salat antara, ya. Jadi kita cuba tengok balik solat. Ya. Sebab saya tengok daripada ayat-ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul musallin allazina hum an salati sahun. Celaka besarlah orang yang solat lalai dalam solat. Lalai. Tak jaga dia punya rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi dia. Ya, tak jaga dia punya apa ni? Bacaan dia tak betul dan sebagainya. Ya. Lepas itu solatnya, bila solat tak betul tuan-tuan, dia kata akan mula-mula dihisap solat osak-osak yang kita tengok tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu Taala syariat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semua syariat melalui Jibril alaihissalam, tapi solat tidak. Allah jemput Nabi untuk terima sendiri perintah solat. Terima sendiri perintah solat. Betapa pentingnya solat, ya. Allah boleh tak terus masuk ke dada Nabi atau melalui Jibril? Boleh tak? Maha boleh. Tapi Allah jemput. Ini dan bagi pengajaran kepada kita supaya kita jaga solat. Yang kedua, pada malam Isra Mi'raj, ya, Allah belah dada Nabi, ya, belah dada Nabi, dimasukkan iman dan hikmah. Iman dan hikmah, ya. Iman kita tahu iman, hikmah tu ilmu pengetahuan, ya, ilmu, ya. Jadi kenapa Nabi pernah dibelah dada semasa kecil, masa dia menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Itu masa malam Isra Mi'raj, dibelah dada, dimasukkan iman, hikmah, ilmu pengetahuan. Sebab apa? Nak bagi pengajaran pada kita bahawa nak mendirikan solat mesti persiapan iman dan ilmu. Boleh tak Allah terus masuk dada Nabi ilmu tu, hikmah tu? Boleh, maha boleh. Tapi pengajaran untuk kita supaya kita buat persiapan untuk kita bersolat tu dengan ilmu yang mencukupi. Bila saya buat kajian lebih kurang 5 tahun, saya buat kajian mengenai solat, ya. Nabi kata, "Sallu ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti aku solat. Lepas itu jangan kamu tambah, jangan kamu kurangkan Nabi. Saya ambil 5 tahun tu nak cari macam mana Nabi solat, nak kumpul semua hadis-hadis Nabi. Kebanyakan dalam kitab-kitab solat, buku-buku solat tak banyak mengemukakan hadis-hadis, memperincikan apa yang Nabi buat satu persatu. Jadi saya kumpulkan, kami daripada Yayasan Fikir Ummah Malaysia, kami buat kajian, kami bukukan. Jadi smart solat, smart solat, solat mengikut amalan Rasulullah tepat. Alhamdulillah setakat ini dah 4-5 tahun dah best seller di ITM. Institut Terjemahan Buku Malaysia, ITBM. Ya, siapa ada hajat dah boleh ada kat kereta saya. Ya, tuan tengok balik solat kita. Lagi satu,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya orang beriman tu orang yang khusyuk solat. Khusyuk ada solat ni. Betul khusyuk. Apa sebut? Ya. Berjaya orang yang beriman orang yang khusyuk solat. Kalau tak khusyuk tak solat. Kalau tak khusyuk solat, bacaan akan panjang pendek dia. Mahram dia panjang pendek dia akan lari. Yang kedua, akan salah dah, tak diterima ada Allah. Itu dia kan. Ya. Jadi untuk nak dapat khusyuk solat tuan-tuan kena faham apa bacaan-bacaan dalam solat. Itu komunikasi kita dengan Allah. Kalau kita baca Fatihah tu, habis satu ayat Allah terus jawab. Habis satu ayat Allah terus jawab. Habis satu ayat Allah terus jawab. Itu komunikasi kita dengan Allah SWT. Ya. Bacaan tahiyat akhir, tahiyat akhir itu adalah komunikasi Nabi dengan Allah SWT masa Isra Mi'raj. Jadi kalau kita tak faham tuan-tuan, itu kadang-kadang masa solat kita pergi Jalan Teguh Brahman, pergi Jekal, pergi Jusko. Jadi kena khusyuk tu. Allah sebut kadang al-mu'minun allazina hum an salatihim khashi'un. Berjaya orang yang beriman, orang yang khusyuk solat. Tak khusyuk tak berjaya, ya. Jadi kita tengok tadi bila sebab apa ni? Sebab kejahilan dia berlakulah hasad dengki, dendam-dendam, pecah belah, persengketaan, pertengkaran dan sebagainya. Berbagai-bagai datangnya. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in yakum shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musyrikun kadzdzab. Surah Al-Mu'min ayat 28. Maksudnya, kalau ia seorang yang berdusta, maka dialah yang akan menanggung dosa-dosanya itu. Dan kalau ia seorang yang benar, nescaya kami akan tipukan, nescaya kamu akan ditipukan oleh sebahagian dari azab, ya. Dan kalaulah ia seorang yang benar, nescaya kamu akan ditipukan sebahagian daripada azab, ya. Yang dijadikan kepada kamu, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang melampau batas dan pendusta. Dia buat dusta. Jadi mana dusta tu bercanggahan atau berlawanan keadaan sebenar. Bila tak ada, sedangkan orang tu dalam keadaan benar, kita buat dusta. Itu dia kata, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang melampau batas dan pendusta tadi. Dan firman Allah SWT lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta. Tetap berdusta, lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik, ya. Jadi Allah tidak akan beri petunjuk, Allah tak akan beri pertolongan, tapi hidayah petunjuk kepada dia. Maknanya terus dalam kesesatan, ya. Jadi kita mintalah jangan Allah masuk ke golongan ini yang dimurkai oleh Allah SWT, dan sampai Allah tidak memberikan petunjuk hidayah. Sedangkan ini yang kita perlukan dalam memandu arah kehidupan kita, supaya kehidupan kita sentiasa dalam ketaatan pada Allah SWT, ya. Ketaatan pada Allah SWT. Taatan itu apa maksud taat? Buat apa yang Allah perintah, itu wajib, sunat. Tinggal yang tegak apa, haram, makruh, subhah, sia-sia. Kita tinggal semua, ya. Itu dia kata. Jadi kalau kita tak belajar ilmu fardu ain, akidah, tasawuf, fi ibadat, muamalah, zakat, jenayah, akan mudah melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Sebab itu adalah perbakat hidup kita. Macam saya sebut tadi, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, berapa banyak tutur kata, perbuatan kita lakukan. Semua itu akan dihisap oleh Allah SWT.
akan dicatat sama ada masuk dalam kategori yang baik ataupun yang buruk, ya. Kalau dalam kategori yang baik, alhamdulillah, kita akan berjaya, ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ya, kita belajar tasawuf ni dia mengawal emosi kita, ya. Kalau kita belajar akidah, dia mengawal kita punya minda, mengawal minda kita sentiasa kita sebab ada di universiti sebagai fakulti usuludin dan falsafah di minda, ya. Dan tasawuf ni emosi, hasad, dengki, ujub, riak, takabur tu dah ganti pada sabar, syukur, ikhlas, tawakal, redha dan sebagainya. Ini penting. Orang beremosi dia tuan, dia kadang-kadang hilang pertimbangan, ya. Manakala fiqh pula yang ibadat, muamalah, zakat, jenayah tu dia adalah tata cara kehidupan harian kita. Dari segi naluri kita, membimbing naluri kita sentiasa selamat sebagai perlembagaan dalam hidup kita, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita bila kita belajar tasawuf ni tuan-tuan, kita rasa senang. Kadang-kadang bila ada yang tak mau belajar tasawuf, terus belajar tarikat, ya, jangan, ya. Kita belajar kalau ikut ulama kita lengkapkan dulu dengan ilmu Fardhu Ain itu, ikut ulama, baru kita nak kalau kita nak buat amal yang lebih-lebih lagi lah, ya. Tapi tarikat-tarikat kalau kita tak tahu, tak belajar betul-betul agama, bila kita berasuk kita tak tahu apa yang diamalkan itu perkara yang betul atau salah, ya. Perkara yang betul atau salah. Jadi kita kena lekapkan. Ini ulama beritahu, lekapkan dalam pengetahuan agama, kepahaman agama yang benar, baru kita nak libatkan yang lain-lain, ya. Jadi saya rasa sekadar itu untuk malam ni, ya. Kita tangguh dan tasbih kafar.